Bekas Menteri Kewangan bukan sahaja buta sebelah mata, malah diserang penyakit angin ahmar. Bersatu buat perubahan kepimpinan di Selangor dan Negeri Sembilan. Adon Labu dilantik Ketua Bersatu dan Perikatan Nasional gantikan Ahmad Faizal Azumu. Perdana Menteri berharap sumbangan STR dapat ringankan beban rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 29 Januari 2024 bersamaan 17 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Malaysia sekali lagi akan menyaksikan momen yang amat bermakna dalam catatan sejarah Raja Berperlembagaan di negara ini dengan berlangsungnya dua istiadat penting dalam tempoh 48 jam ini, sekaligus menonjolkan keunikan sedia ada sistem penggiliran Raja-Raja Melayu yang telah diamalkan sejak 1957. Esok, Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan menamatkan pemerintahan selepas memenuhi tempoh 5 tahun di atas tahta sebagai Ketua Utama Negara bermula 31 Januari 2019. Pada Rabu, tampuk pemerintahan negara bakal mencatat era baharu di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar yang akan dimasyhurkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam istiadat penuh tradisi di Istana Negara. Mengikut konvensyen penggiliran senarai 9 negeri beraja, urutan negeri dalam pusingan pertama sistem penggiliran ini sejak 1957 ialah Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Pada 1994, penggiliran ini mula masuk ke pusingan kedua apabila bekas Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, almarhum Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman, ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-10. Kedua-dua peristiwa penting yang akan berlangsung esok dan Rabu ini pastinya dinantikan rakyat Malaysia dengan perasaan bercampur rasa sedih dan sebab, pastinya mengiringi keberangkatan balik Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke Pahang. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dijadual berangkat dari Istana Negara pada 8 pagi esok ke Dataran Parlimen bagi istiadat rasmi perpisahan. Peguam bagi pihak Tun Dr. Daim Zainuddin memberitahu Mahkamah Session di sini hari ini pada Isnin bahawa bekas Menteri Kewangan itu bukan sahaja buta sebelah mata, malah diserang penyakit angin ahmar beberapa tahun lalu. Peguam M. Puravalan berkata, Daim mengalami masalah kesihatan yang kronik apabila mata kirinya dijangkiti kuman sehingga menyebabkan ia terpaksa dikeluarkan. Ketika prosiding mitigasi untuk mengurangkan jumlah ikat jamin di hadapan Hakim Azura Alwi, peguam itu berkata, bekas pemimpin UMNO berkenaan turut mengalami masalah pertuturan kerana minor stroke. Menangkan tahap kesihatan itu, Puravalan turut membantah syarat tambahan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes itu selesai. Beliau berkata agak mustahil bagi anak guamnya menggunakan pasport untuk melakukan perjalanan yang jauh. Bekas Menteri Kewangan Tun Dr. Daim Zainuddin menyeru orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gesaan itu dibuat selepas beliau diheret ke mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan harta merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Katanya, beliau menyeru rakyat Malaysia untuk berbuat apa sahaja untuk melindungi dan menyelamatkan negara. Daim, orang kepercayaan Perdana Menteri sebelum ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga mendakwa
pentadbiran itu menyalahgunakan kuasa serta mengkhianati janji reformasi. Beliau menyifatkan Datuk Seri Anwar sebagai musang berbulu ayam teriak reformasi, tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Sementara itu, beliau telah dihadapkan ke Mahkamah Session pada Isnin atas kesalahan tidak mengisytiharkan harta sewaktu pernyataan bertulis dengan bersumpah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Daim kelihatan tenang, hanya menjawab faham dan minta bicara selepas tuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Azura Alwi. Menurut kertas pendakwaan, pernyataan bersumpah Daim bertarikh 8 November 2003 tidak mematuhi terma notis di bawah Seksyen 36-1 Akta SPRM 2009 dan menyebabkan beliau didakwa di bawah Seksyen 36-2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda tidak melebihi RM100,000. Berikut senarai aset milik Daim yang disebut dalam mahkamah: Amanah Saham Nasional Berhad ASB, 7 biji kenderaan mewah, 38 syarikat dan 25 unit hartanah. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu membuat perubahan kepimpinan di Selangor dan Negeri Sembilan yang disifatkan sebagai usaha membubarkan parti itu. Setiausaha Agongnya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Negeri Sembilan yang sebelum ini diterajui oleh Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu akan digantikan dengan Muhammad Hanifah Abu Bakar, manakala Selangor akan diterajui Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menggantikan Datuk Abdul Rashid Asari. Menurutnya, mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu pada Ahad juga telah melantik 3 ahli MPT baharu, iaitu Ahli Parlimen Padang Serai, Datuk Azman Nasruddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Taman Medan, Dr. Afif Bahardin dan Penolong Setiausaha Sri Kandi, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi. Tambah Hamzah, mesyuarat juga bersetuju untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana wakil rakyat yang khianat bagi maksud pengosongan kerusi dan Bersatu bersedia untuk berdepan pilihan raya kecil. Selaras dengan ketegasan itu, katanya, MPT juga bersetuju meminda perkara 10 perlembagaan Bersatu bagi menghalang insiden sama daripada berulang pada masa hadapan. Adun Labu Muhammad Hanifah Abu Bakar dilantik sebagai Ketua Bersatu dan Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan menggantikan Ahmad Faizal Azumu yang memegang jawatan itu sejak Jun tahun lalu. Pelantikan itu disahkan Faizal atau lebih dikenali Peja yang memaklumkan keputusan dibuat ketika mesyuarat pimpinan tertinggi Bersatu semalam. Beliau percaya seluruh bahagian Bersatu di Negeri Sembilan akan memberikan dengan kerjasama yang baik. Tentunya banyak perkara boleh dilakukan serta beroleh kejayaan. Sementara itu, Hanifah berkata, watikah pelantikannya sebagai Ketua Bersatu Negeri Sembilan disampaikan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin kepadanya semalam. Katanya, pelantikan itu untuk menerajui PN Negeri turut dimaklumkan semalam, namun watikah belum diterimanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap peningkatan bayaran sumbangan tunai rahmah STR yang ketara pada tahun ini dapat meringankan beban rakyat. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan dalam hantaran di Facebook berkata, bayaran maksimum STR bagi isi rumah pada tahun ini ditingkatkan lebih 66% kepada 500 berbanding 300 tahun lepas, dengan bayaran bagi fasa 1 STR 2024 kepada 8.2 juta penerima akan disalurkan bermula hari ini. Katanya, beliau akur bahawa kesulitan kenaikan harga barang merupakan masalah utama yang membelenggu sebilangan besar rakyat. Katanya, kerajaan Madani beriltizam untuk memberi rakyat sejagat kehidupan yang bermaruah. Kementerian Keuangan dalam kenyataan sebelum ini memaklumkan penerima daripada kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah akan menerima RM500 melalui pembayaran STR fasa 1, manakala isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000 layak menerima RM100 hingga RM300.
Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.